Wow, masak apa tu? Jom kita masak-masak bersama APSS. Hai. Assalamualaikum. Sekali lagi bersama Abang Pencen Suku-Suki dalam Santai Masak-Masak. So, santai-santai masak ni hari nak masak satu masakan yang simple, istimewa, berasaskan ikan laut. Abang Pencen nak masak kari ikan. Ya, kari ikan bawal emas. Kari ikan bawal emas, sesedap nama dia. Namanya pun bawal. Emas pula tu tentu sedap. Mahal agaknya emas ni, tapi emas pun dimasak. So kita masaklah ikan bawal emas. So kita tengok bahan-bahan yang lain. Okey, jom. Okey, selain daripada ikan bawal emas ni, saya gunakan ikan bawal emas dalam 1,5 ekor. Itu dia. Saya potong-potong potong-potong macam dah bersihkan, kita pun potong 1 2 3 4 5. 1 ekor dapat 5 ketul. Saya potong kecil-kecil supaya mudah kita nak makan, nak ambil. So dan bila kita potong kecil macam ni pun daging dia akan meresap sedap itu. So itu fungsi dia. Kenapa saya gunakan ikan bawal emas ni? Sebab apa? Ikan bawal emas ni sebenarnya lemak sedikit berbandingkan dengan ikan-ikan lain. Ikan bawal emas ni sedikit lemak lemak, lembut, dan dia memang sesuai sangat dijadikan untuk masakan kari. Yang lain-lain kita boleh masak, kita masak pindang pun okey. Very nice. Sangat sedap masak pindang, sama ada pindang serani ke atau pindang rebus ke. Kita masak, kalau masak steam lagi bagus, sedap. Buat steam pun very nice and delicious. So bahan-bahan yang lain kita tengok. So bahan-bahan yang lain saya gunakan rempah kari. Saya gunakan rempah kari ikan. Untuk 1,5 ekor lebih kurang macam ni, saya gunakan dalam 5 sudu. Kalau kurang sedikit nanti kita tambah lah. Tapi saya rasa sedikit okey lah. Tak nak pekat sangat pun tak nak cair sangat. Dalam 5 sudu. 1 sudu serbuk cili padi. Dalam cili, 1 sudu serbuk cili kering, sedikit serbuk kunyit, dan sedikit serbuk campuran. Ini campuran ketumbar, daun dan juga jintan manis, jintan halus. So bahan-bahan yang lain saya perlukan herba campuran. Kita guna untuk masakan kari ala-ala mamak macam ni. Ini hari saya nak gunakan air tanpa santan. Saya gunakan herba campuran. Saya tak gunakan 4 sekawan. Dan bahan-bahan yang lain saya gunakan ni, mesti ada daun kari. Mesti ada daun kari. Dan mesti ada ni, daun ketumbar. Kalau masak ala-ala mamak tak ada daun ketumbar ni, memanglah tak jadi. Ini daripada kebun Abang Pencen Suka-Suki. Yang lainnya Abang Pencen gunakan terung. Saya gunakan 2 biji sahaja, 2 terung bulat. Kalau kita rasa berselera nanti kita boleh tambah 2 biji tomato. 1 biji akan saya potong-potong, masukkan kemudian bersama dengan 2 biji lada. Lada merah dan hijau yang saya telah potong potong belah 2. Ni lada merah dan saya potong belah 2. Tomato, 1 biji tomato saya akan iris dan akan tumis bersama. Dan bahan-bahan yang lain saya perlukan 1 biji bawang. Saya biji bawang besar, tapi kalau elok masak kari ni kita gunakan bawang kecil lah dalam 1 genggam macam tu. Bawang kecil dan 5 biji what do you call this one? Bawang putih. Bawang putih, dan dalam lebih kurang 1 inci halia. Ketiga bahan ni kita akan, kalau boleh kita tumbuklah. Kalau tak nak tumbuk, dihiris pun boleh. Tapi untuk petang ni Abang Pencen akan hiris dia. So jom kita terus. Tak lain dan mesti perlu ada ialah air asam jawa. Sebab saya tak perlukan santan, saya tak gunakan santan, saya gunakan air asam jawa. So ala-ala mamak yang kau gitu. So bahan yang lain saya perlukan sedikit serbuk perasa. Saya gunakan pati ayam. Kalau guna MSG pun boleh, biar lagi gurih gitu. Dan jangan lupa garam. So jom kita terus ke dapur untuk sesi memasak. Tapi sebelum tu kita akan potong
bahan-bahan ni dulu. Kita tengok apa bahan-bahan ni sekali lagi. Tengok daripada dekat. Fokuskan. Ya, ni dia bahan-bahan yang perlu digunakan untuk masakkan kari ikan ala-ala mamak ini hari kita ya. Yang sedap, enak, mantap, maknyus gitu. Kita nak tumbuk pun boleh sebenarnya. Kita pulang pada kita lah sebab semuanya nanti masuk dalam kuali Kita lebur masak-masak gitu dia hancur lah nanti Abang Pencen tambah lagi 1,5 biar dia nampak manis gitu dia. Tambah sedap gitu Okey, dan 1 biji tomato ni, 1 biji kita akan potong-potong, masukkan dalam. Kita akan tumis 1 biji ni Potong-potong halus. Buangan ni apa, bawang putih ni. Bawang putih ni elok untuk kanser, mencegah kanser So kalau kita tak makan dia, hanya akan jadikan hiasan saja ataupun pelita rugilah Biji tomato ni saya belah 4 lah Saya belah 4 tomato ni. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik Saya belah 2. Panasan kuali, masukkan sedikit minyak untuk masakkan kari ikan ni. Minyak kena lebih sedikit supaya bila dah panas kita masukkan sedikit herba campuran kita masukkan herba campuran. Okey, dah nampak cantik dah Okey, kita masukkan bawang tumiskan bawang merah. Kita tumis je sehingga naik wangi. Harum bau dia. Masak kari ikan bawal emas ala-ala mamak macam tu. Memang tidak menggunakan santan tapi kita gunakan air asam yang sedikit lebih untuk memperisakan dia menghilangkan anyir, menambahkan rasa keenakan ikan tu sendiri Tetapi untuk masakkan kari biasa kita menggunakan rempah kari ni, kita memerlukan sedikit masa yang lama untuk menumis Pastikan kari tu betul-betul masak dan terbit minyak. Kalau tak, boleh jadi sakit perut kita Kita masak sehingga rempah ni betul-betul cantik, naik wangi. Bila dah naik wangi macam ni, dah sedikit layu, masukkan bawang putih dan juga halia yang saya tumbuk, yang saya iris-iris sama Kalau kita nak tumbuk pun boleh nak blender pun boleh. Tetapi kalau kita tengok kedai mamak tu tidak ada tumbuk-tumbuk dengan lesung. Dia punya main iris-iris saja Kita yang makan, ya Allah, macam jerung. Kau berselera nak makan Ni dah ni kita masukkan. Ni dia Itu dia. Apa yang saya kenal ni? Daun. Daun kari. Kalau masak kari tak gunakan daun kari, pelaut lah kari kita jawabnya. Tapi kalau tak ada, apakan daya. Tapi sekarang pun kalau kita tengok, ada juga rempah kari yang yang dikomplit dengan package, dibagi daun kari kering kan. Saya pernah jumpa. Tak tahu, tapi jenama yang saya tak kenali lah okey, kita masak. So, okey. Tunggu sampai bila dah masuk masak kari ni nak perlukan kesabaran So, bila dah naik wangi macam ni, kita masukkan tomato ni. Kita goreng dia, tumis sehingga betul-betul layu. Hancur pun tak apa hancur pun tak apa Kita masak dulu Ini style dia Masak dengan penuh kasih sayang, dengan rasa seronokkan. Masak ni nak kena happy. Kalau kita tak happy, susahlah jawabnya. Masak murung, kita pun tak ada selera nak makan nasi tak sedap Apatah lagi kalau masak-masakan itu kita tambah dengan bacaan-bacaan selawat ke apa, tambah enak, gurih, maknyus gitu kalau dimakan So, yang bila
Tahu pula kenapa minyak saya berbuih sekali ni Okey. Biasa kalau minyak berbuih ni minyak bekas-bekas masak telur yang selalu berbuih ni Tapi nanti saya tak ini minyak baru Guna pula tak pernah betul kita masukkan rempah kari rempah ketumbar dengan jintan dia dengan bawang dengan what do you call rempah cili kering dia, kunyit dia, kita masak macam biasa Bila rempah ni kita masukkan saja minyak yang ada tu dia absorb kari-kari yang ada ni dan kita kena jaga-jaga proses yang ni yang kita berhati-hati masak jangan sampai terhangus nanti pahit masakan kita dan untuk mengelakkan daripada pahit ke apa kita masukkan sedikit kita goreng-goreng pelan-pelan kita pelankan sedikit api kita masukkan sedikit minyak sedikit air sedikit air kita kita masak dia sehingga benar-benar naik minyak tambah lagi sedikit kita masak dia sehingga benar-benar naik minyak bukan naik minyak marah ada orang kata dia naik minyak marah tapi ini naik minyak supaya dia benar-benar rempah tu masak kalau tak masak boleh jadi sakit perut macam tu kita masak dia sehingga betul-betul terbit minyak okey dia naik minyak macam ni dan minyak macam ni kita tambahkan air kita tambah sedikit air lagi air rebus dia saya masak dia sehingga biar benar-benar dia sekali lagi naik minyak masak sehingga betul-betul minyak tu berasing okey okey kita dah tengok dia ada mendidih tu dia dah mendidih kita masak kita kena kari ni kita kena betul-betul masak dia dia punya kari dia sehingga kita nak hilangkan dia punya bau dia kita tak nak bau apa lada kari tu tengok minyak pun dah naik tengok tu minyak pun dah ke tepi dia so kita boleh kita masukkan terung Bismillahirrahmanirrahim kita masukkan terung sebab terung ni pun sedikit lambat masak dia so saya kena masukkan terung dulu kita masak dia sekejap masak dia sebentar baru masukkan ikan ikan ni sebab ikan ni pun mudah lembut jadi masukkan agak-agak semi dekat separuh masak dengan terung ni kan baru kita masuk ikan-ikan saya tutup sekejap lebih kurang dalam 3 minit lebih kurang tu okey kita tengok mula itu dia dah mendidih agak-agak terung dia naik cantik okeylah boleh okey Roger dah kata Roger dah boleh masuk ikan so saya masukkan ikan okey masukkan ikan Bismillahirrahmanirrahim inna a'tainakal kautsar kita masukkan ikan dan kita kacau-kacau rata bila dah masuk ikan macam ni kita tutup sekejap kita tutup semula biar sehingga lembut okey kita tengok kari kita sambil-sambil wow kita kacau pelan-pelan wah kari kita sudah masak bolehlah kita masukkan tomato saya masukkan sebelum masuk tomato saya masukkan dulu air asam okey kan terbalik pula dah masuk tomato air asam pula kemudian itu dia tambah air asam aja dah mantap sedap maknyus ni garam dan masukkan kalau suka MSG masukkan MSG tapi saya masukkan pati ayam sikit untuk menggantikan MSG supaya dia gurih gitu sedap kalau
Ditambah dengan perisa makanan yang bersesuaian gitu Kita masak dia. Tapi untuk seterusnya saya masukkan tomato. Masukkan tomato. Masukkan cili. Itu dia Wah, bikin dia mantap betul-betul macam mamak style. Mamak kari ikan satu kepala. Aduh, makan dengan roti canai sedap, dengan nasi putih sedap. Wow, marvelous, enak, maknyus gitu So, kita masak dia sehingga betul-betul masak. Nanti kita angkat So, kita tunggu sebentar lagi. Masakan kari special hari ini, kari ikan ala mamak. Saya gunakan ikan bawal emas. Seindah namanya, sesedap rasanya. Bawal emas digunakan untuk masakan kari. Memang bawal emas boleh digunakan untuk pelbagai masakan. Saya pernah gunakan dia untuk masakan ikan singgang, singgang serani, singgang rebus. Memang mantap. Masak kukus lagi memang mantap. So kita tengok apa jadi dengan kari di saya. Okey, kita tengok. Dah masak. Wow, kita tengok. Dah berasap-asap. Sudah masak nampak terung dia pun dah nampak cantik masak. Tomato dia pun dah okey macam tu. Kita nak ala-ala macam tu dia. So kita boleh tutupkan api dia nampak berminyak-minyak naik ni, minyak dah naik kita tutup api Okey, untuk ingat untuk masakan ala-ala mamak ni memang tak sah kalau kita tak gunakan dengan tu dia Siapa kenal tadi? Abang Pencen dah bagi tahu Ini adalah daun ketumbar. Ini Nari ambil daripada kebun Abang Pencen Suka-Suki. Kita taburkan dengan sedikit daun ketumbar. Masakan ala-ala mamak ni kalau tak ada daun ketumbar tak sah lah dia. Tu okey. Daun ketumbar pun dah ada. So, kita nak makan dengan telur goreng. Satu sesi telur goreng dia dengan buat telur goreng tu So kita tengok. Wah, cantik masakan tu dia. Fokus ni. Wow, masak ada ala mamak gitu Okey. So kita boleh hidangkan hidangkan kari bawal emas ala-ala mamak gitu Jangan lupa untuk mencuba resipi masakan Abang Pencen Suka-Suki hari ini. Ikan bawal emas kari ala mamak. Betul? Apa Pencen masak apa ni hari? Kari ikan bawal emas mamak style. Jangan lupa untuk mencuba resipi kari ikan bawal emas mamak style cara APSS. Jangan lupa subscribe, like dan share. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dah.